Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita sambung pada pagi ini. Hari ini ayat kita buka muka surat 37 surah Al-Baqarah dalam juzuk yang kedua. Ayatnya 231. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف
ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, dapat kita pada pagi ini menyambung siri bacaan kita dalam surah Al-Baqarah ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan memberikan kebaikan kepada kita, insya-Allah, dalam usaha kita untuk memahami wahyu yang Allah taala sampaikan kepada kita semua. Baik, hari ini sambungan cerita berkaitan dengan hukum at-talaq, hukum perceraian. Semalam kita sebut berapa? 250 pasangan sehari. Ramai. Jadi mestilah mereka ni tahu apakah perkara-perkara panduan agama dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Jadi kalau kita mana semalam ni, macam mana dapat figure 250 tu, ya. Mana ada semalam kita tengok. Kalau tengok statistik ni dalam Jabatan Perangkaan Malaysia untuk pada tahun 2022, dia keluar tahun 2022, tahun 2023 tak keluar lagi lah, ataupun yang ni ada. Dia kira untuk setahun 43,934. Untuk setahun. Jadi betul lah, kalau nak bagi tu keluar banyak lah. Jadi isunya nak sebut bahawa dalam agama, sama ada perkahwinan ke atau perceraian ke, ada panduan dalam agama, ada panduan dalam agama. Dan kalau ikut perangkaan ni, kadar perceraian, umur pertengahan perceraian bagi orang lelaki kebanyakannya umur 38 tahun dalam Jabatan Perangkaan, dan orang perempuan 35 tahun. Maknanya umur-umur tu tengah, orang panggil tengah galak lah tu, panggil tengah galak.
Ni Jabatan Perangkaan Malaysia keluar ni. Jadi umur lelaki, umur pertengahan dia, maknanya umur purata, berlaku perceraian umur 38. Perempuan umur 35. Yalah pasangan dia lah tu. Kalau 38 lawan 35. Dan perceraian tertinggi kumpulan umur juga antara umur 35 bagi lelaki 39. Masa itulah paling ramai orang bercerai. Umur 35 sampai 39. Orang perempuan pula 30 hingga 34. Itu statistik yang ada tempat kita ni. Paling banyak berlakunya perceraian. Ini sumber perangkaan perkahwinan dan perceraian di Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2022. Tapi alhamdulillah dalam masa yang sama perkahwinan tu banyaklah. Ada 214,000 pasangan berkahwin di Malaysia. Jadi hak kahwin pun ramai. Alhamdulillah. Itu menunjukkan institusi keluarga kita ni masih lagi alhamdulillah lah. Bukan masih lagi. Kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkahwinan itu sebahagian daripada syariat dan juga jalan keluar daripada masalah. Jangan jadi siapa Jepun. Jepun ni orang tak kahwin tau. Orang Jepun ni siapa pekat tak nak kahwin. Dia lebih suka hidup masing-masing macam tu. Mati pun seorang, hidup pun seorang. Kita ni dalam agama pun ada hadis melarang seseorang itu tidur bersendirian, terutamanya dalam rumah. Kerana banyak peristiwa zaman dah ni, bila meninggal seorang-seorang dalam rumah, tak jumpa malaikat selepas beberapa hari. Jadi maksudnya dalam kehidupan kita ni, pasangan ni antara perkara yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita amalkan. Sebab tu zaman dulu tok nenek kita tu jangan sangka mereka ni tak ada kerja bermudah-mudah dah, tetapi antara perkara yang mereka berjaya ialah menjaga institusi perkahwinan. Dan budak-budak tu zaman dulu dikahwin, balir je kahwin. Zaman dulu tok nenek kita mau belah-belah kahwin dah. Jadi selamat dari sudut satu fitnah. Fitnah apa? Fitnah dia ni bila dah besar ni, kalau tak ada kerja, macam-macam yang berlaku. Jadi adalah kebaikan dia dan adalah kekurangan dia. Zaman lah ni mungkin orang muda tak separa dulu. Cerita dia ala kulli hal, kalau kita ni siapa pikak bak kahwin ni, kalaulah mak ayah tu boleh benar anak perempuan orang ambil pergi gendong ke mana, ke sini ke sana, maka daripada dia duduk bergewai dah pagi, duduk pergi naik motor ke sana ke sini, baiklah dia suruh bagi kahwin dulu. Tapi nak boleh kahwin pun kena ada ilmu. Sebab tu ada sekarang ni pak kita kursus perkahwinan, which is alhamdulillah satu kebaikan lah bila disyariatkan itu. Semoga pasangan-pasangan muda ni boleh bertahan dalam perkahwinan dan bersabar. Ilmu paling mahal dah kita sebut dah tu. Tak ada kursus tapi tahan dah. Tu pelik kan. Dulu tak ada kursus perkahwinan tapi elok je. Lah ni ada macam-macam kursus, tapi Allahul Musta'an. Sebab tu institusi paling utama sekali adalah keluarga. Dulu boleh jadi tak ada kursus perkahwinan, tapi bila nak kahwin tu mak dia dah pesan ke anak perempuan dia tu, esok kamu nak kahwin buat macam ni, macam ni, macam ni. Jangan buat macam ni, macam ni, macam ni. Ayah pula bagi tahu ke anak, ayah ni lu begini dengan mak kamu ni, sabar duk begini macam ni. Saya ingat ada satu kisah saya baca dalam buku, dia panggil
apa panggil, pergaulan lelaki, pergaulan dengan wanita ataupun sebab gitulah, hukum bab kahwinan ni lah. Ada seorang perempuan ni, dia bergaduh dengan suami dia. Lepas tu dia pun bila bergaduh, dia minta balik rumah ayah dia. Jadi si suami ni muka tak ada jalan apa, akhir sekali dia hantar balik rumah ayah dia lah. Ayah dia ni nak bagi pengajaran kepada si anak perempuan ni, nak kata suami dia ni apa kan, sesuatu yang bernilai lah. Jadi ayah dia ni buat-buat, dia kata dia masuk bilik air. Dia masuk bilik air, dia kata, mana gayung aku tu? Dia tanya ayah dia. Lepas tu dia tanya anak dia. Anak dia pun cari, tak ada. Dia kata, ayah ambil gayung lain, dia kata. Ayah dia ambil gayung lain. Anak dia kata ke ayah dia. Ayah dia pun jawab apa? Tak boleh gayung lain, nak gayung ayah tu je. Dia kata, ayah sama gayung lain pun, tak, gayung tu ayah nak. Apa pula dia kata? Gayung tu lah selama ni duduk dengan ayah. Dia tahu belakang dah pasal ayah dia. Dia nak ayatnya ke anak dia bahawa walaupun kita apa gaduh, nak sebut bahawa antara ayah dengan anak ni, dengan suami dengan isteri, lagi rapat patutnya antara suami dengan isteri. Sebab ayah ni dia setakat jaga je, tapi dia tak boleh sentuh anak dia. Dia jaga dengan penuh kasih sayang sebagai seorang penjaga yang diamanahkan. Tapi bila isteri dengan suami, maka suami ini lebih daripada ayah, sehingga dia boleh bersama dengan suami dia, dan ketaatan dia pun sudah berpindah daripada ayah kepada suami dia. Jadi ayah dia nak ayat kepada anak ni, baliklah kepada dia. Akhir sekali dia pun lembut hati. Ayah dia pun telefon ke natu dia tu, marilah ambil anak aku ni. Dan akhirnya baik. Jadi nak sebutnya, zaman dulu tak kursus kahwin pun ibu bapa memainkan peranan untuk memberi atau memberi panduan kepada anak-anak macam mana sepatutnya berlakunya sebuah perkahwinan. Jadi itu selingan pagilah berkaitan dengan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Okey. Dan berat lagi dia kata, ada satu pertulisan ni, dia kata perceraian pasangan Islam ni di Malaysia ni setiap 10 minit. Maknanya kalau ini berat lagi lah, ada macam-macam lah. Tapi perangkaan Malaysia, Jabatan Perangkaan tadi kita sebut secara rasmi 1 tahun 2021 43,000 pasangan bercerai. Tahun 2020 47,000 pasangan bercerai. Jadi perlu kepada panduan agama. Maka hari ini insya-Allah kita tadabbur ayat berkaitan dengan perkara tersebut. Baik, Allah Taala kata, wa idza talaqtumun nisa, apabila kamu sudah menceraikan wanita, isteri-isteri kamu. Okey, fabalaghna ajalahunna, kemudian mereka hampir tamat tempoh iddahnya. Dia pun tunggu dalam iddah. Berapa iddah dia? 3 kali suci. Suci pertama dia tunggu lagi. Suci kedua tunggu lagi. Bila nak suci kali ketiga tu, kena fikir-fikir betul-betul dah lah. Apa dia? Fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf, maka bolehlah kamu tahan mereka, pegang mereka dengan baik, yakni rujuk. Au sarrihuhunna bima'ruf, ataupun lepaskannya dengan baik.
Maka apabila berlaku perkara tersebut, berlakunya perceraian, maka Allah Ta'ala kata waktu nak habis iddah dia tu buat keputusan, sama ada nak panggil tahan, nak kekalkan perkahwinan ataupun nak lepaskan dia. Kalau nak kekal, Allah Ta'ala sebut di sini fa'amsikuhun nabi ma'ruf, kekal dengan cara elok. Ma'ruf tu benda baik lah. Kekal dengan ma'ruf, kekal dengan cara yang elok. Aw sarrihuhun nabi ma'ruf, ataupun lepaskan dia dengan cara yang elok juga. Okey. Jadi diperintahkan untuk kekal ataupun lepaskan dengan cara yang elok. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, dan janganlah dia menahan mereka tujuan memberi mudarat. Tujuan dia diraran lita'tadu, supaya memberi mudarat kerana kamu hendak melakukan kezaliman. Yang ini secara zalim lah. Jangan tahan dia secara zalim untuk memberi kemudaratan kepada dia. Macam mana tu? Disebut dalam tafsir, dulu orang lelaki ni menceraikan isteri dia. Apabila hampir tamat iddah dia, maka dia rujuk balik. Tapi rujuk tu bukan rujuk nak bersama. Rujuk tu nak tujuan dia supaya isteri ni tak kahwin dengan orang lain. Tapi dia tak nak dah. Dia pun rujuk, tak lepas pula isteri dia. Kemudian dia cerai balik. Kemudian dia rujuk balik. Tujuan dia memberi kemudaratan kepada si isteri. Ada memang orang lelaki macam tu. Dia bila dia kahwin, dia cerai dengan isteri dia, dia tak nak isteri dia tu kahwin dengan orang lain. Ada tak? Ada. Dia tak nak isteri dia kahwin dengan orang lain. Maka nak lepas pun tidak sepenuhnya, nak kahwin sepenuhnya pun tidak. Akhir sekali dia buat macam mana? Dia buat macam tu. Dia cerai, kemudian sampai habis iddah, dia rujuk balik. Tapi rujuk bukan tujuan nak elok. Lepas tu lama duk balak-balak, dia cerai balik. Lepas tu dia rujuk balik. Ada saya dapat cerita tu, hak bagus dia macam mana kalau dia tak sih. Dia kata dia ceraikan isteri dia, tapi dia minta satu permintaan, isteri dia jangan kahwin lain. Dia akan tanggung makan minum semua, anak-anak apa semua sekali dia nak. Isteri dia pun kata tak apalah kalau gitu, dia pun setuju. Tak, lepaslah dia. Dia pun lepas, tapi dia tidak bermain-main dengan syariat lah. Tapi nak sebut adanya orang bila isteri dia berpisah dengan dia, dia tak boleh tengok isteri dia ni kahwin dengan orang lain. Jadi jangan kerana sifat begitu mereka rujuk isteri, tujuannya memberi kemudaratan. Kalau kamu tak nak bersama dengan dia, lepaslah dia, biarlah dia kahwin dengan orang lain. Baik. Rujuk ni pula, macam mana dia berlaku rujuk? Rujuk ni boleh berlaku dengan talak pula dengan lafaz. Saya rujuk baliklah, berlakulah. Ataupun dia boleh berlaku dengan perbuatan. Maksud perbuatan, dia bersama. Dia duduk dalam rumah tu kan, dia duduk sekali dalam rumah. Dia cerai pun isteri dia tak keluar lagi daripada rumah tu, masih lagi duduk dalam rumah dia. Kerana tempoh iddah tu adalah tempoh cooling period, untuk tenangkan antara suami dan juga isteri. Maka dia pun duduk dalam rumah tu, suami pun keluar masuk, isteri pun duduk dalam rumah tu, keluar masuk. Siapa-siapa satu ketika tiba-tiba balik tengok ke isteri, suami tengok itu tak ada apa-apa, bersama. Contoh dalam iddah tu.
dalam iddah, maka sifat dia bersama tu dikira rujuk balik. Rujuk dia balik. Maka bila dia bersama tu dianggap sebagai rujuk. Rujuk ni boleh dengan perkataan dan juga boleh dengan perbuatan. Okey. Bila dah rujuk tu kena pergi report lah, kata sama kira rujuk dah tu. Kalau tidaklah itu. Cuma biar jelas perkara tersebut bahawa dia rujuk balik. Baik, wala tattakhidhu lita'diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Siapa yang melakukan yang demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Mana siapa lelaki yang buat naya kepada perempuan macam tu, sesungguhnya dia menzalimi dirinya sendiri. Tak terlepas dia daripada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Janganlah dia mengambil ayat-ayat Allah sebagai permainan atau gurau senda. Okey. Jangan dia mengambil ayat-ayat Allah, hukum Allah sebagai permainan atau gurau senda. Ayat ini merujuk kata Imam Hasanul Basri, kata Qatadah, kata Atha Al-Khurasani dan beberapa lagi ulama tafsir. Ialah seorang lelaki yang menceraikan isterinya dan dia berkata, saya main-main je. Tak boleh. Nabi SAW sebut, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Tiga perkara buat sungguh pun jadi, main-main pun jadi. Tiga perkara kita buat betul-betul jadi, kita main-main pun jadi. Apa dia? An-nikah. Nombor satu, nikah. Seorang ayah, dia ada anak perempuan, dia wali. Dia berkata, sedap lah gitu, jadi natu aku kan. Dia pun kata, boleh ke? Mana? Tu anak aku, tu ambil. Dia rayak. Kawan tu berkata, aku terimalah nikahnya. Tak, aku nikahkan kamu dengan anak aku. Dia kata, main-main. Mu nak bayar berapa? 50 riyal. Ambil lah, dia kata. Ya, kawan tu pun jawab, aku terimalah gitu kan. Terima. Jadi, jangan main-main. Pertama, nikah ni jadi. Kalau dak main-main, betul-betul pun jadi, main-main pun jadi. Betul-betul ni tak apa lagi isi borang, tak gapo gum sekali apa. Kali awak mau berjelih, tu betul-betul jadi. Main-main pun jadi juga. Dek kedai kopi contohnya. Bila-bila sembang, orang kata, lagu mana anak tina demo tu? Contohnya lah. Dia kata tak ada lagi orang minta. Kawan dia kata, bagi kat aku je. Dek gurau sama-sama dia. Tak ada nak ke? Ambil aku ya. Nak nikah dengan dia, ambil lah. Berapa mas kahwin pun nak? 100 ya boleh dah, dia kata. Dia berkata, saya terima nikahnya dengan mas kahwinnya RM100. Jadi dia panggil wali mujbir. Dalam istilah dia, kalau ayah tu wali mujbir. Wali mujbir ni wali yang berhak ke atas wanita tersebut. Memanglah dia panggil tanpa dia kena izin. Izin ni dapat daripada wanita tersebut. Terutamanya orang yang apa tu? Janda. Janda ni dia yang kata nak kau tak sih tu duduk di dia. Tapi pada wanita yang dara, wali mujbir di Islam dalam agama ni ada kuasa kalau dia mengahwinkan tanpa izin. Jadi bab tu kata-kata tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Kalau tiba-tiba dia kata macam balik, ayah dah kahwinkan kamu dengan, dari sudut hukum boleh. Cuma dari sudut orang panggil adabnya, tanyalah dulu anak dia sepatah.
Baik. Tiga perkara. Pertama, nikah, tak boleh main-main. Yang kedua, cerai. Apa tu ayat hak kita baca hari ni tak boleh main-main. Allah Ta'ala kata jangan jadikan hukum Allah ni sebagai permainan. Tak boleh dia nak main-main. Sikit-sikit cerah, sikit-sikit cerah. Lafaz mulut dia ni kalau tidak aku cerah kan. Sikit-sikit keluar macam tu je mulut dia. Jadi Allah Ta'ala kata jangan jadikan dia sebagai permainan. Sebab bila dia main pun jadi. Lepas berapa kali dia nak cerah, nak rujuk, dia permainan. Jadi permainan tak boleh. Wala tattakhidhu ayatillah huzwa. Dan yang ketiga, al-'itqu. Tiga perkara tadi kan. Yang pertama nikah, yang kedua cerai, yang ketiga merdekakan hamba. Jadi kalau dia rakyat ke hamba dia, "Gila aku bebaskan kamu." Lepas tu dia kata, tak jadi, aku royak tak ada gurau je. Tak boleh, dia ada sebut jadi dah lah. Baik. Sambungan ayat kita. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kamu, wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bih. Dan apa yang Allah turunkan kepada kamu dari kitab Al-Quran dan juga hikmah untuk kamu memberi pengajaran kepadamu dengannya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan ketahuilah Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Baik, habis satu ayat. Ayat yang seterusnya. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, fabalaghna ajalahunna, lalu habislah iddah dia. Fala ta'dhuluhunna, janganlah kamu halang dia, an yankihna azwajahunna, untuk mengahwini pasangan-pasangannya, idza taradau bainahum bil ma'ruf, apabila kedua-duanya saling meredai sesama sendiri dengan cara yang baik. Faham tak ayat tu? Maksud apa ayat tu? Maksud dia, bila seorang tu dah cerai, kemudian habis iddah, maka janganlah kamu menghalang mereka, yakni wanita-wanita, untuk mengahwini pasangan mereka, yakni kembali kepada pasangan mereka, sekiranya mereka saling redha untuk kahwin kembali, untuk bersama kembali dengan cara yang baik. Bererti lepas daripada habis iddah, kalau dia nak kahwin semula boleh, dengan syarat talak dia tu talak yang boleh rujuk lah. Jadi cerita dia talak satu, kena tunggu 3 kali suci. Suci pertama buat dono je, suci kedua pun buat dono je. Sebab tu perempuan ni bila dalam iddah kena duduk rumah dia, jangan balik rumah mak ayah dia. Balik rumah mak ayah dia tu lepas habis iddah dah. Kalau tidak ni duduk depan dia, duduk bilik sana, mana bilik sini, dalam rumah dia lagi, tunggu iddah ni. Lepas tu dia pun balik. Hak tu yang kata tadi, balik-balik tengok kawan tu, tengok kawan ni, dia teringat balik sama dia tu, kemudian rujuk balik. Okey, dia kalau dia hantar rumah mak ayah dia, malah cara dia pun tak tengok kawan tu buat urusan dia, kawan ni urusan dia. Khabar-khabar iddah tu habis dengan gitu je. Jadi pun begitu, tiba-tiba habis iddah. Lepas 6 bulan fikir-fikir, nak klik baik
Contoh. Lepas tu dia nak kahwin semula. Dia kena gitu boleh rujuk, tapi kena kahwin balik lah. Kena pergi kepada wali dia semula. Saya ingat, panggil ayah lagi, muka mentua tak putus kan. Ayah, saya ingat nak kahwin balik lah dengan Fulanah binti Fulan. Maka ayat ni turun kepada si wali. Wali ni kalaulah anak dua-dua tu nak kahwin balik, maka janganlah menghalang mereka daripada kembali. Ayat ni ada sebab nuzul dia. Ayat ni ada sebab nuzul dia, iaitulah berlaku pada zaman Nabi SAW. Seorang sahabat nama dia Ma'qal bin Yasar. Ma'qal bin Yasar ni dia ada adik perempuan. Kemudian dia kahwinkan adik perempuan dia dengan seorang lelaki dari kaum muslimin. Tidak berapa lama dia pun ceraikan isteri dia, lelaki ni. Maknanya adik Ma'qal tu diceraikan. Dan dia tak rujuk sampai habis iddah. Bila habis iddah baru nak mari semula. Jadi minta dengan Ma'qal bin Yasar, aku nak kahwin semula, nak rujuk tapi tempoh habis. Nak kena kahwin semula, nak akad nikah semula lah maknanya. Ma'qal bin Yasar kata apa? Ya, luka dia panggil. Luka ni bahasa budak, budak. Aku dah bagi adik aku kepada kamu. Aku muliakan kamu dengan dia. Bila kamu dah kahwin, kamu cerai pula dia. Maka hari ni aku tak nak bagi kamu kahwin balik dengan adik aku. Tak nak jadi wali. Dia halang adik perempuan dia untuk kahwin dengan bekas suami dia. Padahal adik perempuan dia pun nak rujuk juga. Dia nak kembali dua-dua ni, cuma wali tadi nak marah. Lalu Allah tahu apa yang ada dalam isi hati wanita tersebut. Turunlah ayat Quran. Allah Ta'ala perintahkan kepada si wali, jangan halang pasangan yang nak berkahwin semula. Kalau dua-dua tu nak berkahwin atas dasar kebaikan, ma'ruf. Maka Ma'qal bin Yasar pun kata, sam'an li rabbi wa ta'atan. Dia kata, kalau Allah kata macam tu, aku dengar dan taat. Dia panggil balik bekas adik ipar dia tu. Dia kata, Allah dah panggil, aku taat kepada Allah. Maka hari ni aku kahwinkan kamu balik dengan adik perempuan aku. Jadi Allah Ta'ala kata para penjaga ni, janganlah sampai peringkat kalau dua-dua orang tu nak rujuk balik, nak kahwin balik semula, janganlah kamu halang. Maknanya begitu indahnya institusi perkahwinan ni sehingga Allah galakkan kita berkahwin. Walaupun ada cara untuk berpisah, tapi galakkan untuk menjaga perkahwinan itu lebih utama daripada berpisah. Baik. Dalam ayat ni juga, oleh kerana Allah tegur wali, penjaga ni kan, menunjukkan bahawa memang hukum nikah ni mesti berlaku dengan wali. Betul tak? So, Allah Ta'ala kata jangan halang. Berarti wali ni ada kuasa. Bila wali ni ada kuasa, inilah dalil menunjukkan tidak berlaku nikah melainkan dengan wali. Ni dia panggil kaedah dia, la nikaha illa biwali. Nabi berkata lagu tu. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Jarir, ada satu riwayat Ibnu Majah ni, Nabi SAW diriwayatkan bersabda, la tuzawwijil mar'atul mar'ata. Seorang wanita tidak boleh mengahwinkan wanita lain. Adik-beradik wanita tak boleh kahwinkan adik dia. Mak tak boleh kahwinkan anak dia. Tak boleh. Wala tuzawwijil mar'atu nafsah. Bahkan seorang wanita tidak boleh mengkahwinkan dirinya sendiri.
Dia kata pada lelaki tu, aku kawinkan diriku denganmu. Tak boleh. Fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha. Sesungguhnya wanita penzina sahaja yang mengahwinkan diri mereka sendiri. Tapi ajaran Syiah boleh. Syiah pak dia boleh kahwin sendiri. Dia kahwinkan diri dia secara mut'ah. Ni bala lagi. Penzinaan yang dilakukan atas nama agama, dia panggil nikah mut'ah. Orang Syiah buat benda ni. Jadi kita doalah kepada Allah agar Allah jaga keluarga kita, Allah jaga pasangan kita, anak isteri kita daripada terlibat dengan ajaran-ajaran hak pelik tu. Okey. Baik, yang seterusnya, Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang demikian itu diberi peringatan dan pelajaran kepada siapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Dan ingatlah Allah mengetahui akan apa jua yang baik untuk kamu sedang kamu tidak mengetahuinya. Okey, sedang kamu tidak mengetahuinya. Allahul musta'an. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka segala hukum syariat ini adalah untuk kebaikan kita. Allah pandu kita dalam berkahwin dan berpisah, dan Allah pandu kita juga pada seorang wali untuk menjaga orang yang di bawah jagaannya. InsyaAllah kita sambung besok cerita yang seterusnya besok tentang susuan, nyusu. Kalau dia berpisah tu ada anak susuan juga. Lagu mana nak buat? Siapa nak cara buat anak tu dan seumpama dengannya? Kalau berpisah ada anak, macam mana pula anak dengan ayah tu pula? Isteri tu pisah dah, anak tu macam mana? Mak dia ambil pisah juga ke dengan ayah? Cerita bab susuan dan hak anak pula dalam agama ini. Mudah-mudahan Allah pandu kita kepada kefahaman dalam agama, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.